Wanita Hari Ini. Teruskan menginspirasi kehidupan anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemankan saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas Fiza Sabjahan menemani anda selama 1 jam untuk pelbagai pengisian menarik dalam Wanita Hari Ini 17 Mac 2015. Saya kira Rina, dalam hidup ni kan Rina kadang-kadang hari-hari ada banyak cerita dan juga dramanya. Betul, setuju. Jadi bagi mereka yang meminati bengkel drama, baru-baru ini berlangsung di FKL buat tahun yang kedua selepas saya kira penganjurannya untuk tahun yang pertama mendapat sambutan yang cukup hebat dan juga hangat, di mana pada Sabtu dan juga Ahad yang lepas di Balai Berita NSTP Bangsa berlangsung bengkel pengarahan komedi, drama dan juga sesi uji bakat di FKL bagi mereka yang meminati dunia lakonan dan dunia seni tanah air ini. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, Ina, Apa kata kalau kami kongsikan kepada anda bingkisan ini? Silakan. Selepas mencatat kejayaan cemerlang tahun lalu, Drama Festival KL kembali menemui peminat seni tanah air untuk kali kedua. Menyediakan platform bagi orang ramai untuk menimba ilmu dan merasai pengalaman berada di dalam bidang seni, festival yang dianjurkan stesen TV3 dan TV9 menampilkan beberapa acara menarik penyertaan karyawan industri kreatif negara seperti pengarah, pelakon, pelawak dan juru animasi. Antara acara yang diketengahkan termasuklah pelbagai bengkel yang dibuka kepada orang ramai seperti bengkel lakonan, pengarahan, komedi dan animasi. Kesemua bengkel yang berlangsung di Balai Berita NSTP Bangsa Kuala Lumpur ini diadakan selama 2 hari bermula Sabtu lalu. Tinjauan oleh wartawan Wanita Hari Ini pada pagi Sabtu, lebih 500 peserta melibatkan diri dalam bengkel yang dijalankan. Untuk sesi ini, pelakon terkenal Adi Putra dan pengarah Nik Amir Mustafa bergabung bagi bengkel lakonan dan pengarahan, manakala pengarah animasi Nizam Razak dan pelakon Sharifah Syahira pula bekerjasama dalam bengkel animasi dan komedi. Menerusi sesi bengkel ini, peserta diberi pendedahan yang melibatkan pelbagai aspek termasuk berkaitan teknikal oleh karyawan terbabit. Bagi penggiat seni yang terlibat, perkongsian ilmu berdasarkan pengalaman sepanjang terlibat dalam industri seni diharap dapat membuka mata dan minda para peserta tentang keperluan untuk menceburi bidang seni. Macam sekarang saya personally saya tak suka benda-benda yang macam terlalu banyak filem Melayu cinta, rempit, kelakar-kelakar yang saya rasa tak diperlukan pun, yang tidak memperkembangkan mentaliti masyarakat Melayu. Saya rasa saya boleh ubah semua benda tu dengan ada intipati-intipati yang lebih ilmiah dan akademik dalam filem. Bukan sekadar untuk menghiburkan tapi lebih kepada akademik. Dalam hati, to be frank, I'm more into script writing and I need to know apa benda yang boleh dikongsikan di sini, and alhamdulillah it's not an empty things for me. Memang baguslah untuk saya datang sini so saya boleh dapat banyak info sebenarnya. Itu antara bengkel yang diadakan bersempena dengan Drama Festival Kuala Lumpur. Tapi kami juga nak wawarkan sesuatu kepada anda. Jangan lupa untuk menyaksikan Anugerah Drama Festival Kuala Lumpur pada hari Sabtu ini 21 Mac jam 9 malam, siaran langsung dari Shah Alam Convention Centre. Kepada yang masih belum mengundi untuk artis dan drama pilihan anda, boleh layari laman web rasmi www.dfkl.com.my. Baiklah Rina, dan hari ini sebenarnya Rina, kita nak bercerita tentang satu lagi topik, iaitu prasekolah swasta, status ataupun pendidikan. Kalau kita nak bercakap tentang pembangunan seseorang individu tu, ia pastinya seringkali dikaitkan dengan zaman kanak-kanak. Oleh itu saya kira pendidikan awal kanak-kanak ini adalah amat penting dan harus bermula sejak daripada kecil lagi. Justru pendidikan awal ini menyediakan generasi yang mempunyai daya ketahanan untuk menghadapi cabaran fizikal, mental serta mampu untuk menyediakan mereka ini untuk menumpukan perhatian dan membina daya intelektual anak-anak ini. Dan kerana peringkat kanak-kanak ini adalah peringkat yang paling bagus sekali untuk mereka ini menerima segala-galanya berbanding peringkat
peringkat-peringkat umur mereka yang lain. Betul, saya setuju tu Fiza. Dan kalau kita lihat secara amnya, pendidikan itu sendiri menjadi tunjang yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Maka tidak heranlah kenapa ibu bapa hari ini mempunyai keinginan, mempunyai kemahuan untuk menghantar anak-anak mereka di kelas-kelas ataupun di sekolah yang menawarkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Menyentuh tentang pendidikan terbaik ini seharusnya ia bermula di peringkat yang lebih awal, iaitu pendidikan awal kanak-kanak ini. Dan melihat daripada situasi ini, ramai sebenarnya dalam kalangan ibu bapa memilih prasekolah swasta yang katanya dapat memberikan pelbagai bentuk kemudahan ilmu dan juga perkembangan minda anak-anak itu lebih terbuka. Benarkah? Saya kalau macam tu saya rasa kurang bersetuju. Itu bagi mereka yang berkemampuan. Namun saya kira apa prasekolah yang ditawarkan oleh pihak kerajaan juga tidak kurang hebatnya. Ini kerana modul-modul yang disediakan oleh pihak kerajaan ini juga sama setanding dan setara dengan apa yang diberikan oleh pihak swasta. Malah Rina, hari ini mereka lebih bertuah kerana prasekolah diadakan di dalam lingkungan kawasan sekolah rendah sendiri. Saya setuju Fiza, sebab kalau kita lihat dalam generasi kita sendiri, kita belajar di prasekolah kerajaan. Tak kiralah dikemas ataupun di tabika perpaduan, alhamdulillah apa yang kita perolehi melalui pendidikan yang diterima sejak daripada usia yang masih muda ini, kita mampu untuk bersama-sama menerajui alam dunia kerjaya yang apa kita perolehi seperti hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan itu akan kita bicarakan hari ini tentang prasekolah swasta status ataupun pendidikan bersama dengan pandai-pandai kita yang telah pun bersedia bersama dengan kita hari ini. Kalau izinkan saya kenalkan di hujung sana, saya kira ini Thorn Among the Roses lah hari ini kan. Seekor kumbang dalam setaman bunga. Kita bersama dengan Encik Abdul Halim bin Ismail, pengarah bahagian pendidikan swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Encik Halim? Alhamdulillah baik. Dan kita juga bersama dengan Dr. Sharifah Aziza Wan Ahmadul Badwi selaku pakar psikologi klinikal dan kesihatan UIAM. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Kita juga bersama dengan Mrs. Patricia T, pengarah urusan Peter Engine. Selamat datang. Thank you. Dan kita juga bersama dengan Puan Aida Zuhara Hamzah yang mewakili suara ibu nak mendengarkan pandangan mereka mengenai topik kita pada hari ini. Baiklah, menyentuh tentang prasekolah swasta yang dikatakan sama ada ia kerana status atau pendidikan. Mungkin kita nak dengar pandangan daripada Dr. Sharifah sendiri ya. Bagaimana agaknya kita melihat dunia hari ini semakin mencabar, pendidikan juga semakin mencabar. Persaingan itu setiap hari bermula dengan kita melihat perkembangan anak-anak itu. Maka yang paling penting adalah pendidikan. Bagaimana kita melihat ibu bapa hari ini yang melihat corak pendidikan anak-anak harus diberikan secara terbaik dan memilih pelbagai pilihan yang ada kini yang menjurus kepada pendidikan prasekolah swasta. Okey. Dalam ibu bapa menentukan, bagi saya dalam ibu bapa nak menentukan nak hantar dekat sekolah swasta ataupun kerajaan, it's not about status. Sekarang ni rasanya bukan sebab trend. Dia merupakan satu proses sebab ini adalah satu keputusan yang besar. Sebab keputusan kita pada masa ini mendatangkan impak yang sangat penting dari segi mental, fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak itu sendiri. Jadi ada beberapa peringkat ibu bapa mungkin perlu tanya terlebih dahulu, kaji terlebih dahulu biar sebelum mereka membuat keputusan ini. Yang pertama sekali mungkin ibu bapa perlu kadang-kadang tidak berapa sedar keperluan untuk mereka perlu peka tahap perkembangan anak mereka sendiri. Okey, walaupun kita ada average ataupun common developmental milestone untuk kanak-kanak, tapi setiap kanak-kanak itu membesar dari peringkat yang berbeza. Sama ada dari segi fizikal, emosi, sosial dan mental. Jadi ibu bapa adalah expert untuk anak mereka sendiri, bukan pakar. Lagi ibu bapa yang paling kenal mereka, dia yang tahu tahap perkembangan anak mereka. Jadi pertama sekali kenal pasti dahulu tahap perkembangan mereka ini, adakah dari segi mental, fizikal, social, emotional ni mereka dah bersedia untuk pergi ke sekolah contohnya. Okey. Itu yang pertama, kenal pasti tahap perkembangan dan kemudian kenal pasti keperluan. Bila kita dah tahu okey dia dah berkembang tahap macam ni, apakah keperluan dari segi emosi, mental, fizikal dan sosial untuk kita membantu lagi, menstimulitkan lagi environment tu untuk membantu perkembangan yang lebih baik. Okey, doktor, jika kita melihat kepada perkembangan mental seseorang anak itu, sewajarnya seawal umur berapa anak-anak ini harus diberikan pendidikan awal yang seawal-awalnya? Okey,
Saya rasa tak ada jawapan straightforward untuk itu. Itu berbalik kepada pernyataan saya tadi, di mana itu bergantung kepada tahap perkembangan kanak-kanak itu sendiri, kematangan dia pada usia yang tertentu. Tapi dan satu lagi saya rasa bila kita menyebut pergi ke sekolah, proses pendidikan, play school, kita terus kita banyak menganggap benda ni lebih kepada pembelajaran literasi, ABC 1 2 3, tapi sebenarnya pembelajaran tu sendiri lebih luas. Belajar tentang environment, belajar tentang keadaan di sekeliling mereka, sama ada bila dia menangis contohnya, apa respon daripada orang lain, itu juga satu itu yang paling pembelajaran. Penting. Yes. Okey, Dr. Halim, Encik Halim, mungkin Encik Halim nak kongsikanlah, kalau kita bercakap tentang perkembangan minda, ini berbeza dengan apa yang ditawarkan oleh di swasta, di mana mereka menawarkan play school saat umur 2 tahun, 4 tahun boleh ke sekolah. Namun di prasekolah yang disediakan oleh kerajaan ini, tidak kita tolak bahawa ia mempunyai kelebihan dan kehebatan guru-guru dan sebagainya. Mungkin nak kongsikan apa yang ditawarkan di prasekolah kerajaan. Ya, saya sebenarnya walaupun saya dari kementerian, tetapi peranan bahagian saya adalah untuk nak memajukan pendidikan swasta, termasuklah prasekolah swasta. Tapi dari sudut pendidikan secara menyeluruh, ya, seperti yang dikatakan tadi, memang kita pendidikan prasekolah ini adalah bertunjangkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang kita gubal. Jadi untuk prasekolah kerajaan maupun juga prasekolah swasta adalah wajib mereka menggunakan standard kurikulum yang standard ini. Okey. Tadi kalau Dr. Sharifah menyentuh tentang kita perlu melihat tentang keperluan anak-anak itu sendiri. Mungkin Puan Aida sebagai seorang ibu kan, bukan sahaja kita melihat keperluan, tapi kadang-kadang keinginan, kemahuan ibu bapa ini untuk mendapatkan atau memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Bagaimana sendiri pengalaman Puan Aida menghantar anak ke prasekolah swasta? Okey, sebenarnya saya bersetuju dengan doktor. Kita sebagai ibu bapa, kita lebih mengenali anak-anak kita dan keperluan mereka. Jadi untuk saya akan melihat apakah keperluan anak-anak saya. Adakah dia memerlukan environment yang mempunyai guru-guru yang lebih prihatin dari segi pembinaan psikologikal, kan. Jadi dan juga saya akan pilih sekolah yang mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan certified lah, dan juga environment sekolah yang selamat. Jadi saya selalu menitik beratkan keadaan sekolah yang mempunyai good credentials lah. Itu apa yang diingini oleh bukan saja ibu di sini, saya kira ibu-ibu di rumah juga. Jadi Patricia mungkin boleh kongsikan apakah sebenarnya yang ditawarkan di PT Engine sendiri bagi memberi pendidikan terhadap anak-anak kecil ini. Yeah, I think the most important thing is to be registered with the government, to be trained in the curriculum standard prasekolah, know exactly what's in there because it's been designed by our professionals. With the private sector, the government is a group effort to make this happen. And the government has spent a lot of money and it's a well-researched program. If we follow it, and then it will create the environment in the school. Saya kira apa yang ditawarkan di PT Engine juga mengikuti piawaian dan juga standard yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan sendiri. Sebenarnya banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan anda semua, tapi sebelum itu kita akan berehat dulu, Rina. Kembali lagi selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini membincangkan tentang prasekolah swasta, status ataupun pendidikan. Sebelum kita nak berbincang lebih lanjut dengan tetamu yang berada di studio, apa kata kalau kami kongsikan pengalaman seorang ibu juga yang menghantar anak ke prasekolah swasta? Silakan. Setiap ibu bapa inginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Sedari usia kecil, anak-anak akan dihantar ke prasekolah untuk meningkatkan daya pemikiran dan kemahiran mereka di samping mendedahkan mereka kepada persekitaran yang baharu bersama rakan-rakan baharu. Melihat akan kepentingan pendidikan awal ini, banyak prasekolah swasta tumbuh bagaikan cendawan sehingga memberikan begitu banyak pilihan kepada ibu bapa. Soal kewangan tidak lagi menjadi persoalan, anak-anak memperolehi pelbagai kemahiran dan pembelajaran.
Namun ada juga yang melihat menghantar anak ke prasekolah swasta sebagai satu lambang status. Bagi Nurul Ayu, dia punya persepsi tersendiri. Macam Marias, dia okey, dia boleh terima walaupun seawal 3 tahun. And so far okey lah. Kewangan tu memang agak, bukan nak kata membebankan, memang dia agak tinggi. Tapi itulah yang terbaik untuk anak. Saya bekerja keras nak bagi yang terbaik. Saya rasa berbaloi sebab banyak yang dia belajar, seperti ada extra class seperti Mandarin, ada swimming class and others. But setiap sekolah swasta ni dia ada dia punya syllabus masing-masing. Dan kenapa saya memilih sekolah swasta ni sebab dia punya formal basic education dia agak tinggi. So untuk budak-budak, untuk macam anak saya, dia baiklah, bagus. Maksud saya lebih awal terdedah lagi baiklah. Sudah 3 tahun melalui alam prasekolah, ternyata Ayu berpuas hati dengan perkembangan yang diterima anak sulungnya, Riaz Raikal, yang kini sudah berusia 5 tahun. Bagi saya itu terpulang pada ibu bapa masing-masing, sebab ada juga yang duduk rumah yang housewife, boleh ajar anak dia daripada awal, yang membantu anak dia untuk develop diri semua kan. Tapi macam kita yang berkejaya ni, kita perlu mencari tempat yang terbaik untuk anak kita. Sebab dia dari pagi sampai petang dekat sekolah. So ia sedikit sebanyak membantu. Kita bukan lepas tangan kepada sekolah kan, tapi kita at least membantu anak kita untuk self development, untuk improve diri dia, nak buat preparation sebelum ke sekolah yang betul, sekolah rendah. So ini kira basic preparation and persediaan awal untuk anak saya pergi ke dunia persekolahan sebenarnya. Berhadapan dengan dunia pendidikan yang semakin mencabar, ibu bapa yang mahukan pendidikan terbaik untuk anak-anak tidak pernah menganggap kewangan membebankan. Saya kira dalam memberi yang terbaik kepada anak-anak ini, saya kira kewangan itu bukanlah faktor utama. Namun bagi sesetengah mereka, saya kira semua ibu dan bapa yang sedang menonton ketika ini ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun Cik Halim, mungkin ada sesetengah ibu bapa ini tidak berkemampuan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika swasta ini. Mungkin ada caranya untuk mereka menjawab persoalan ini. Baiknya. Oleh kerana kementerian sendiri memang mensasarkan kumpulan murid yang berumur 4 tahun hingga 6 tahun itu melalui pendidikan prasekolah. Jadi kita memperluaskan prasekolah-prasekolah yang sedia ada di kerajaan ini kepada pengusaha-pengusaha swasta. Jadi dalam kita nak membantu pengusaha swasta ini, kita ada skim-skim bantuan yang kita wujudkan untuk kita berikan kepada pendidikan prasekolah swasta. Pertama dari segi grant permulaan. Kalau sesiapa saja yang nak menubuhkan tadika swasta misalnya, boleh memohon dan apabila diluluskan kita beri bantuan antara RM10,000 ataupun RM20,000, mana yang bersesuaian mengikut kriteria. Dan bertanya merujuk kepada soalan tadi itu, kita juga menyediakan bantuan yuran persekolahan prasekolah kepada murid-murid. Okey, jadi ibu-ibu mungkin boleh meringankan beban. Tersenyum sekarang ni, boleh tersenyum, okey. Kemudian dari sudut kita nak memastikan kualiti penyampaian guru-guru kepada anak-anak murid kita, kita juga menyediakan untuk tadika-tadika swasta bantuan yuran sara hidup pengajian. Kalau misalnya guru-guru di tadika swasta berhajat untuk nak meningkatkan pendidikan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Menarik tu. Tapi apabila kita menyentuh tentang soal kewangan ini, ia amat mudah mungkin bagi mereka yang berkemampuan. Tetapi yang bagi kurang berkemampuan, masih lagi mahukan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Ini mungkin memberikan sedikit tekanan kerana akan wujud perbandingan di situ. Bagaimana agaknya, Doktor? Kita nak melihat untuk satu jangka masa yang sangat panjang, untuk melihat perkembangan minda anak-anak ini, perkembangan kemahiran mereka, tidak akan wujud persaingan ini. Bagaimana sebenarnya boleh kita sama-sama membantu ibu bapa ini untuk berfikiran lebih positif sebenarnya dalam memberikan pendidikan terbaik?
Okey, dalam mengendalikan tekanan peer pressure lebih kepada sesama ibu bapa ni, peer pressure seorang hantar kat sini rasa obligated kena hantar. Otherwise I'm not the good parent. Yes, So, nak bersama rasa pressure. Yes, competition tu. I don't think competition tu satu yang sihat kalau kita berfikir dari segi macam tu. Rasanya kita perlu lebih bersikap terbuka tentang apakah prioriti kita, apakah kepentingan sekarang ni matlamat yang kita nak capai. Kalau pendidikan anak-anak merupakan kita punya matlamat utama, kita perlulah lebih bersikap lebih terbuka. And yang problem solving, cara kita nak mengatasi masalah tersebut begitu, itu yang kita akan compare. Contohnya kita compare resources yang kita ada. Apa yang kita mampu berikan di rumah, apa yang kita mampu berikan di sekolah. Contohnya kalau choices yang kita ada, sekolah swasta atau sekolah kerajaan. Dan sekarang cukup baik bila kerajaan juga on the same page dengan swasta, apa silibus yang nak dikeluarkan adalah sama, cuma mungkin berbentuk environment swasta mungkin lebih kondusif mungkin. Sebab nanti nak kena ada satu sama kan? Silibusnya. Sebab dia orang macam mungkin beza swasta dengan kerajaan, mungkin environment tu sendiri saya rasa lebih kecil, kumpulan yang kecil, lebih kondusif berbanding kerajaan yang lebih ramai. Jadi ibu bapa perlu menimbang balik apa yang available, pilihan-pilihan yang available dan membuat keputusan atas dasar kita nak mencapai, kita nak memberikan pendidikan yang terbaik tanpa perlu rasa obligated untuk meet the peer expectation. Jangan ada rasa compete antar sekolah ni, bukan untuk bersaing. Itu mungkin persaingan yang kurang healthy. Kena lihat daripada sudut yang lebih positif lagi. Okay, Patricia, mungkin kita nak kongsikan seperti apa yang doktor katakan tadi, memberikan satu environment atau suasana yang lebih kondusif. Adakah di PT Engine sendiri memberi peluang kepada ibu bapa ini, mungkin dalam seperti Encik Halim katakan tadi, ada bayaran angsuran ataupun mungkin untuk yuran setahun tu boleh dibayar 3 kali setahun ke, 2 kali ke, atau bagaimana? Bayaran yuran itu satu policy di sekolah kita. Ibu bapa kita bayar twice a year. Boleh dibayar 2 kali setahun. Twice a year. And if it is to defer, kadang-kadang ada ibu bapa yang membuat perniagaan and then they fall into problem. We will definitely help. Ada kelonggaran di situ. If they approach us, we will definitely help to try to space out the payment. But otherwise, the parents in our school are very cooperative because our main focus is actually education. And with 500 children, collection is quite heavy. So clerical work a bit, we want to cut all clerical. Saya kira perancangan awal juga boleh dilakukan oleh ibu bapa jika ingin menghantar anak mereka ke prasekolah swasta ini, kerana mereka boleh memilih untuk membayar yuran itu setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Jadi perancangan daripada tahun sebelum tu boleh dilakukan. Betul, saya setuju sekali. Dan mungkin pandangan Puan Aida kan melihat daripada apa yang dibayar untuk mendapat pendidikan anak-anak di prasekolah ini, rasanya tidak membebankan, memandangkan anak-anak juga menerima pelbagai kemahiran, pelbagai aktiviti, pelbagai ilmu. Pandangan Puan Aida. Ya, pertama sekali saya memilih untuk menghantar anak ke sekolah swasta adalah kerana dia registered dengan government. And then secondly, the teachers are all, like I say, they are skilled. And soal bayaran tu saya tak nafikan. Memang ada rasa berat lah di situ. Tapi sebagai ibu bapa, kita juga menilai kita punya priority. Jadi kalau memang objektif saya adalah untuk memberikan yang terbaik yang saya mampu, dan saya akan buatlah apa-apa yang necessary, pengorbanan ke apa, untuk memberikan anak saya yang terbaik lah. Dia pengorbanan seorang ibu, Rina. Betul. Silakan. Berkaitan dengan yuran tadi, saya nak jelaskan kepada umum lah bahawa kementerian ataupun kerajaan menyediakan bantuan yuran prasekolah ini kepada setiap orang murid maksimum RM150. Jadi kalau misalnya Puan Aida dikenakan sejumlah yuran, jadi ia dapat meringankan sedikit beban Puan Aida. RM150 itu sudah ditampung. Kalau dia setahun. Ya. Setahun atau sebulan? RM150 untuk setahun atau sebulan? Setahun. Yang itu saya Okey, tapi ada RM150.
Maknanya apa yang dikenakan oleh pihak pengusaha tadika swasta lah. Sememangnya dapat membantu meringankan beban ibu bapa. Dan kepada yang langsung tak berkeupayaan, tentunya bantuan RM150 itu ya memang sangat amat bermakna lah. Amat bermakna. Benar. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada semua tetamu kita berkongsi tentang pandangan mereka berkenaan dengan topik kita hari ini, prasekolah swasta status ataupun pendidikan. Yang pastinya setiap ibu bapa nakkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, sanggup melakukan apa sahaja. Tapi kita harus mengukur baju di badan sendiri. Yang penting lihat kemampuan anak-anak, bukan persaingan di antara ibu bapa sendiri. Kita akan berehat seketika bersama dengan Dayang Nur Faizah dan juga Azlan Andy Tatmata di hujung segmen nanti. Dan ke mana-mana. Terima kasih semua. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini dalam segmen tajaan bersama dengan Pewanza Property bersama dengan dua orang tetamunya. Di hujung sana kita bersama dengan Puan Nur Hayati Muhammad Razi, pengarah pembangunan Pewanza Property. Selamat datang Puan Hayati. Dan kita juga bersama dengan Datin Munidah Kasim, pengasas Pewanza Property. Apa khabar Datin? Baik. Loh, ni awak dari dulu sampai sekarang segak je. Mungkin ada rahsia ni. Pakai produk apa? Ni nak cerita ni. Silakan. Silakan. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Fiza yang cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya menceritakan betapa hebatnya produk Natasha, macam Fiza katalah kan. Dari dulu hingga sekarang saya tetap macam ni, insyaAllah. Maintain Okay. Produk Natasha ni memang dah dinomin dengan semua orang, yang mana sebelum ni kami dah berada di pasaran lebih pada 12 tahun, Fiza. Dan masih lagi, alhamdulillah, masih lagi mendapat sambutan yang amat merasakan daripada pengguna-pengguna yang mengatakan produk ni memang amat-amat berkesan, selamat. Walaupun berada di pasaran lebih pada 12 tahun, kami masih mendapat permintaan yang tinggi. Yang mana setiap produk yang kami hasilkan adalah daripada kilang kami sendiri, Fiza. Yang mana kilang kami ni mendapat GMP, yang mana kita juga alu-alukan. Yang mana macam Fiza pun kalau ingin ada produk sendiri, ada jenama sendiri, boleh datang ke kilang kami. Kami menyediakan kemis-kemis yang bertauliah, yang berpengalaman, yang mana mampu memberi terbaik dalam setiap produk yang akan dihasilkan. Yang paling penting, produk-produk yang dihasilkan oleh kilang kami mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Dan hari ini saya nak menceritakan satu lagi produk yang akan menjadi killer produk, insya-Allah. Akan menjadi killer produk, iaitu Beauty Collagen, yang mana kita semua faham yang mana buat masa sekarang orang semua nak cantik luar, cantik dalaman. Ini saya bagi serah pada Cik Janati. Sebelum saya nak ceritakan tentang keberkesanan dan kehebatan Beauty Collagen Drinks ni, saya nak share dengan penonton hari ini tentang apakah collagen sebenarnya. Collagen ni adalah merupakan struktur protein utama dalam tubuh badan manusia, yang mana ia berfungsi untuk mengukuhkan dan juga memberi sifat elastik kepada organ-organ dan juga tisu dalam badan. Apabila walaupun tubuh kita ni menghasilkan kolagen secara semula jadi, namun apabila usia semakin meningkat, kolagen ni akan berlaku penyusutan dalam badan, yang mana apabila badan kita ni kekurangan kolagen, kita akan mula nampak secara ketara melalui kulit muka, yang mana kulit muka akan nampak kusam, berjeragat, tidak bermaya, dan juga daripada segi payudara kendur, punggung menggelebih, perut buncit kan. So semua wanita akan mengalami masalah-masalah seperti ini. Jadi kini kami menyediakan minuman kolagen yang mana pelbagai khasiat dalam satu botol, yang mana Beauty Collagen Drinks ini diformulasikan ataupun diperbuat daripada kolagen ikan, yang mana kolagen ikan ni kami import daripada Jepun, dan dan juga mempunyai kualiti yang sangat tinggi. Dan sekarang kita boleh tengok di VT, yang mana ini adalah berdasarkan daripada kisah benar pengguna Natasha, yang mana beliau mengalami masalah tekanan kerja, dan juga walaupun bukan sahaja di tempat kerja tapi juga di rumah, dan suami beliau tidak memberi tumpuan kepadanya. Apabila beliau mengamalkan minuman kolagen ni, dia dapat merasai perubahan dalam kulit muka dia, seperti melambatkan proses penuaan, kuda-kuda terhilang kan. Okey, dan badan pun semakin langsing kan. Semakin cantik, semakin awet muda, kulit muka cekang kan. Okey, apabila beliau mengamalkan minuman Beauty Collagen Drinks ni, perubahan yang ketara,
suaminya pun turut memberi tumpuan lebih kepadanya. Okay, macam sekarang ni wanita ini mengamalkan minuman kolagen ni setiap pagi sebelum ke tempat kerja, kerana cara mudah saja sebab kita punya tak perlu wancur. Kan? Hanya goncang dan buka minum. Boleh simpan dalam handbag kan. Kalau kata kita tak sempat nak minum dekat rumah, kita boleh bawa masuk minum dekat dalam kereta pun boleh. Satu hari berapa kali boleh diambil? Satu hari sekali saja. Satu hari sekali, dan satu kotak beauty collagen ni mengandungi 10 botol. Yang mana 10 botol ni boleh diamalkan selama 2 minggu. Okey, jadi nak tahu jugalah, mungkin penonton berminat, siapakah sebenarnya yang boleh mengambil beauty collagen drink ni? Okey, sudah tentu individu yang berumur 25 tahun ke atas patut sangat mengambil beauty collagen drinks ni, dan individu yang terlalu kerap terdedah kepada pancaran UV, dan juga individu yang mengamalkan minuman berkafein terlalu banyak. Okey, kita tengok di Jepun kebanyakan wanita mereka ni memiliki kulit yang halus, kulit yang cantik, gebu kan. Kita pun nak dapat kulit yang sama juga kan, tapi taklah putih dodol tapi kenapa mereka ni dapat kulit cantik kan? Mereka ni memang mengamalkan minuman kolagen setiap pagi sebelum pergi ke tempat kerja. Tapi kita di Malaysia ni macam mana? Setiap pagi kita minum kopi, minum teh, minum yang berkafein kan. Baiklah, bagi mereka yang nak mendapatkan produk ini lagi, di mana mereka mendapatkannya? Saya memberi harga istimewa, yang mana beli satu dapat harga satu. Dengan harga 110 boleh dapat 2 kotak. Dan promosi ini hanya sah untuk 100 orang pertama, yang mana dia akan call kepada HQ kami di talian 0361413094, dan boleh juga melalui online ataupun Facebook kami, Produk Natasha. Okey, itu dia. Penerangan yang saya kira cukup jelas. Beli satu percuma satu untuk hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Datin dan juga Puan Nur Hayati atas penerangan itu tadi. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selepas ini bersama dengan Dayan Nur Faizah dan juga Azlan Anita. Segalanya kaku, hati terus menangis bila mengenangkan dirimu telah tiada. Kau pergi tanpa pesan, tinggal aku sendiri menghitung hari, tiada daya di mama sepi. Duhai kekasih hati, katakanlah pada aku bahwa semua ini hanya igauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya igauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Duhai kekasih hati, katakanlah
walau sedetik. Sila duduk. Kita bertemu di pintu syurga. Itu kata Dayang. Walaupun Bahang Anugerah juara lagu telah pun berakhir, tapi kehangatan lagu di pintu syurga itu masih lagi terasa. Terima kasih bersama kami hari ini Dayang. Dayang bukan saja bersorangan tetapi ditemani Azlan. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Dayang sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dah berdebar kerana hari ini kombinasi memang saya kira cukup kalau bergabung, padu, meletup, bom. Macam tu. Okey, mungkin Lan sendiri nak kongsikan apakah perkembangan terbaru Lan? Okey, buat masa ni saya lebih fokuskan kepada single terbaru, iaitu single yang berjudul Melancholy. Cuma kali ni kita keluar Melancholy dengan Azlan saja, bukan Azlan and the Typewriter. Mungkin sebabkan Calculator pun bukan. sebabkan genre ataupun konsep tu dah berbeza dengan lagu-lagu yang mana kita kurangkan experimental rock tu, kita lebihkan kepada ballad. Untuk Azlan. Azlan ballad sekarang ni. Lain sikit lah. Saya ingat tadi melankolik. Melankolik. Melancholy. Apa sebenarnya di sebalik melankolik? Yang mana melancholy ni patah kata tu jatuh maknanya, maksudnya lebih kepada kemurungan. Kesedihan. Keratapan sebagainya lah. Itu Lan sendiri. Mungkin macam Dayang beribu-ribu tahniah. Lepas AJL, Alhamdulillah. Apakah perancangan seterusnya selepas ini? Sekarang ni sebenarnya Dayang pun dalam proses untuk pemilihan lagu untuk next single Dayang selepas Pintu Syurga. Selain daripada busy dengan show apa semua kan. Tapi fokus yang itulah nak cari lagu tu yang penting sebenarnya sekarang. Sebab selepas Pintu Syurga tu dah nak cari lagu yang susah, nak cari lagu yang sama kuatnya ataupun kena cari yang lebih. Itu yang Dayang nak cabaran, cabaran bagi Dayang. So Dayang nak tak nak terlalu rush, just slowly pilih lagu macam tu. Namun kehadiran Dayang dan juga Azlan hari ini katanya nak berkongsi tentang memorable moment with Azlan dan Dayang Nur Faizah. Nak kongsikan sedikit? Ya, sila. Okey. Yang mana event ni berlangsung pada 8 April 2015 di Berjaya Times Square Hotel. Okey. Jam 12.30 hari. Jadi berkonsepkan cuma perbezaan dia event kita dengan event yang lain adalah konsep dia. Konsep dia kita mixkan elemen rock dan romantik. So dia akan jadi romantic rock. So boleh bayangkanlah kalau Dayang nyanyi elemen rock, lagu rock sikit. So saya pun nyanyi lagu romantik. So dia berbeza. So something yang lain lah. Oh, bertukar kiranya? Ada juga mood yang bertukar dari segi arrangement. Dari segi banyaklah yang ikut lagu tu. Lain. Jadi anggarannya agak-agaknya berapa lagu yang akan dibawakan oleh Lan dan juga Dayang sendiri? Dayang ada setengah jam lebih-lebih. So ada solo Dayang, lepas tu ada part solo dia. Tapi ada kita banyak juga lagu duet. Lagu duet. So dia rasa kombinasi ini sendiri pun dah memberi kelainan. Dayang bukannya tak pernah kerjasama dengan Azlan. Sebelum ni pernah tapi cuma untuk satu lagu. Mula-mula tu rasa macam sesuai ke tak. Tapi selepas kita berduet tu Dayang lah. Dayang rasa macam ada serasi macam tu. So bila dijemput untuk buat ni Dayang rasa macam interesting macam tu. Dan mungkin dari segi keserasian yang dikatakan oleh Dayang dan Azlan sendiri rasa bagaimana mendapat lagi peluang untuk berkolaborasi dengan Dayang sendiri? Bagaimana pun, macam mana pun, sebagai seorang penyanyi, saya rasa laki-laki lah especially. So bila dapat bekerjasama dengan Dayang ni satu peluang yang sangat besar. So saya rasa semua orang pun tak boleh nak predict dah Dayang ni macam mana. Dahsyat lah. Dia lagi dahsyat. Takut nak duet dengan dia. Sama-sama hebat. Jadi macam peminat Dayang dan juga Dayang, saya rasa ini antara peluang untuk anda melihat di depan mata. Saya kira ini peluang yang lebih dekat untuk mereka berkomunikasi dan beramah mesra dengan anda berdua. Jadi bagaimana caranya sebenarnya untuk mereka sama-sama hadir di majlis tersebut? Yang mana boleh dapatkan pada talian ada kat sini kat Faiz. Ataupun dia boleh direct call office 0342572727 ataupun boleh layari sesawang kita lah masa sawang. So dari Azlan Typewriters ataupun di Instagram Azlan Typewriters. Dan Dayang pun boleh. Dayang pun ada juga, boleh ke Instagram Dayang, boleh dapat maklumat di situ. Itu dia peluang untuk jumpa Dayang dan juga Azlan. Dan mungkin dari segi persembahan yang akan bermula 8 April ini sudah bermula dari segi sesi latihan bagaimana? Kita sebenarnya masih di tapak pemilihan lagu untuk confirmkan betul-betul sebab lagu dah ada setting, cuma kita nak decide bagi betul-betul pilihan.
masih di tapak tu lah. So praktis pun masing-masing punya bahagian. Belum satu lagi. Kita tak sabar nak praktis ni. Especially yang duet tu sebab kita jarang Yes, kan dapat betul, peluang betul. duet. So kita nak tengok kalau last minute tukar lagu ke apa kan. So nak tengok kesesuaian tu. Macam tu. Saya faham mungkin ada banyak surprise, elemen surprise dan juga rahsia tu. Tapi kalau boleh nak tahu satu lagu duet yang mungkin sudah mencapai kata sepakat ni. Satu saja. Nak memberi Kalau ni tahu, minat. Google Instagram mereka. Okey, jadi mungkin ada sedikit kata-kata kepada peminat Dayang dan juga Azlan, kalau mereka nak mengikuti perkembangan anda berdua dengan lebih lanjut lagi, di manakah mereka boleh dapatkan mengetahui perkembangan ini? So untuk saya boleh, kalau untuk ambil tahu hal peribadi ataupun kerja lah, lebihnya daripada kerja, so, cuma di Instagram Azlan Typewriters, ada S belakang. Azlan Typewriters. Dayang pula? Macam Dayang, macam biasa. Instagram dan sayang kamu, Twitter dan Faizah dan juga Facebook Dayang dan Faizah. Semua dekat situ. Terima kasih kita ucapkan kepada Dayang dan Terima juga kasih. Azlan bersama kami di Wanita hari ini. Kita nak jemput Azlan. Kita nak dengarkan sebenarnya lagu Melankoli. Silakan. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton Wanita hari ini. Sebelum itu saya nak wawarkan sesuatu. Jangan lupa menyaksikan Anugerah Drama Festival Kuala Lumpur hari Sabtu 21 Mac jam 9 malam. Siaran langsung dari Shah Alam Convention Centre yang merupakan rakan lokasi Anugerah DFKL 2015. Kepada yang masih belum mengundi untuk artis dan drama pilihan anda, boleh pergi ke laman web rasmi www.dfkl.com.my. Dan esok satu lagi topik yang bakal kami kongsikan bersama dengan anda iaitu tentang nama unit. Dan bagi anda yang ingin menyaksikan siaran kami yang sebelum ini, anda boleh saksikannya di www.tonton.com/WHITV3. Jumpa lagi. Kami tinggalkan anda Melankoli dari Azlan. Silakan. Benarkah rasa ini meminta hatiku terus dambakan apa yang ku mahu, tapi tak mungkin ada bagi sisa manis darimu. Haruskah masih ada serpihan darimu, sedangkan aku pun harus menunggu, mengusik isi hati, memendam rasa yang tak pasti, walaupun tahu apa sebaliknya. Apakah aku yang berdosa menyentap apa yang kau kata? Di mana kesal yang kau sangka? Luka. Apakah aku yang bersalah pertaruhkan segala-gala? Di mana garis tiada ujungnya? Dia membakar hatiku, nyalakan nyawa yang terkurung. Dia menghantam jiwaku, hidupkan hati yang kabur, biarkan ku bersamanya. Wow, wow. Ini mustahil bagi diriku. Rentak matamu berlalu di kalung, dia menghentam jiwa, hidupkan hatiku yang